Okay, so kita akan masuk subtopik 10.2 electron diffraction. Okay, so remember, contoh kalau kita ada light kan. Okay, Miss nak recap balik kita ada light. And then kita tahu light tu adalah sejenis wave sebab dia mampu melalui proses interference kan. Interference iaitu dalam eksperimen yang double slit ataupun diffraction. Ini yang kamu nampak dia bright and dark fringes tu, okay. And then kita tahu dia juga behave as a particle apabila dia melalui eksperimen apa nama eksperimen tu? Photoelectric effect. Kan? Yang dia boleh keluarkan another electron, okay? So itu adalah light. Kita memang tahu light sebagai wave dan tiba-tiba juga dia boleh mempunyai ciri-ciri partikel. Tapi sekarang ni what happen kalau kita ada partikel? Okay, kita ada partikel, contohnya kat sini kita guna elektron, okay? So, macam mana kita nak tahu dia mempunyai ciri-ciri partikel? Kalau partikel maksudnya dia ada mass, dia boleh bergerak, kan? So, ini adalah ciri-ciri partikel. Okay, so we know electron has that. Okay, so how to prove that electron mempunyai ciri-ciri wave? Inilah eksperimen yang buktikan partikel kita ni juga mempunyai ciri-ciri wave, iaitu dia mampu melalui proses diffraction. Diffraction tu maksudnya yang kamu nampak bright dark fringes tu lah. Okay, so what happen here? Misalkan terangkan secara ringkas dia punya eksperimen tu. Done by Davison and Gunner. Okay, so they carry out an electron diffraction experiment to prove the Broglie relationship. Okay, dia nak prove that particle also exhibit wave properties, so melalui proses diffraction. So sepatutnya bila dia buat eksperimen ni dia akan nampak bright dark fringes lah. Okay, so what happened here? Okay, dia letak apa tu? Cathode kat sini positif, yang ni adalah cathode kat sini adalah negatif, anode kat sini adalah positif. Okay, so kat sini ada graphite film jadi target dia lah. Okay, right, so what happen, dia akan letak banyak elektron kat sini sebab nama pun elektron kan. Okay, and then dia akan lajukan elektron ni, zoom gerak macam tu. Macam ni elektron ni boleh laju sebab kita letak perbezaan potential kat sini. So elektron tu bercharge negatif, so dia akan tertarik pada anode yang negatif ni lah. Okay, so and then dia pun lalu dekat graphite film. Kenapa nak lalu kat graphite film ni? Supaya kita boleh nampak supaya dia boleh berselerakkan graphite ni. Nak nampak dia nak nampak pattern tu lah. Ada bright, ada dark, bright dengan dark. Okay, sebab we are not using light kan, so kita guna satu tin graphite film ni. Kita boleh nampak ada warna hijau, tak ada warna hijau, ada warna hijau, tak ada warna hijau. Okay, so dia akan pancarkan pada graphite film ni. So graphite film ni akan berselerak lah. So nampak dekat screen ni. Okay, so what happen, dia akan form something like this lah. Okay, dia akan berselerak. And then daripada pemerhatian dia, okay, so dia dapati graphite film tu warna hijau kan. Okay, dia dapati ada diffraction pattern kat situ. Mula ada graphite, lepas tu tiada, lepas tu ada, lepas tu tiada, lepas tu ada. Okay, so this is what we call as the diffraction pattern. So bila kita nampak dia nampak diffraction pattern tu, so kita dah prove electron also can behave as a wave. Okay, sepatutnya kalau ikut logik orang dulu diingat kalau elektron tu dipancarkan macam tak ada apa-apa lah berlaku, tapi we can see a diffraction pattern over here. Okay, so this prove that electron also behave as a wave. Okay, so this is a beam of electron is directed towards the graphite film. Okay, and then a diffraction pattern is observed on the screen, prove that the particle, which is the electron, exhibit wave properties. Okay. Okay, so untuk subtopik ni kadang-kadang dia suka tanya berapakah velocity of electron yang kita lajukan tu yang dekat sini tu kan. Okay, so ini takkan diberi formula ni dalam list of formula. So misalkan derive je lah. Okay, so we know that the unit for energy is in joule ataupun in EV kan. Okay, so joule we want to find the velocity, so kita akan relatekan dia dengan half mv square is equals to EV. Okay, kita samakan mereka sebab dia adalah benda yang sama, energy dengan energy. Okay, and then misalkan nak tahu velocity kan, so I know that V is equals to 2 EV over mass of electron lah. Okay, V ni adalah potential difference daripada point ni kepada point ni. Maybe dia set velocity tu sebanyak 100 volt. Okay, nak bagi dia laju tu kan, nak bagi elektron tu bergerak laju macam tu. Okay, and then
disebabkan dia sebabkan kita ni adalah property untuk partikel sebenarnya kan. Tapi kita tahu dia adalah bentuk diffraction macam ni kan. So misalkan copy benda ni. Okay. Okay, so copy. So this one. Okay, so tapi dia nak juga, kadang-kadang dia nak tahu juga berapa lambda dekat sini. Okay. So dia akan guna formula di broccoli tu sebab ialah kita ada particle. Dia juga exhibit particle property iaitu having velocity dan juga exhibit wave property iaitu having wavelength. Okay. Wave je yang ada wavelength ni kan. Okay, so kadang-kadang dia akan cari juga, saya nak wavelength of the diffraction. So dia ambil formula apa tu di broccoli tadi tu, lambda equals to h over momentum ataupun lambda equals to h over mv, and then dia masukkan v dalam ni. Okay, so misalnya nak derive banyak tapi kamu akan dapat lambda, nak kira lambda of the diffraction pattern ni, okay, sama dengan h over 2 mass of electron, charge of electron dengan potential difference square root of them. Okay, so this one dia jarang tanya, tapi kalau dia tanya you have to memorize the formula lah. Okay, right, tak apa, nanti kita tengok soalan yang discuss kan guna formula ni. Okay.